ada dalam rukun qalbi. Niat tadi. Itu saya laju sangat. Boleh? Dalam rukun qalbi, niat itu ialah qasad. Apa dia qasad nak? Akak kena sebut apa maksud solat yang akan nak buat. Niat tu akan sebut usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Itu lafaz. Sekarang kita nak qasatkan dia dalam hati kita, dalam qalbi kita. Masa bila nak qasatkan? Bila angkat takbiratul ihram. Allah. Bila sebut Allah dalam hati sebut saja aku solat. Itu qasad. Mesti kena tahu qasadnya, takrif ni apa? Takrif ni mesti tentukan fardunya, rakaatnya. Tentukan sembahyang apa akak nak buat. Ni nak buat sembahyang zuhur, rakaatnya 4. Tu mesti kena qasadkan, mesti takrifkan. Dan ta'yinnya ialah kerana apa akak solat? Kerana Allah. Dan semua ini kita rangkumkan dalam perkataan yang disebut niat, dan ini adalah di dalam rukun qalbi. Boleh faham? Boleh faham? Okay. Jadi ini rukun yang pertama. Yang kedua rukun qauli. Qauli itu adalah bacaan yang kita baca. Yang akan cuba senaraikan apa yang kita baca dalam solat. Apa yang kita baca dalam solat? Takbiratul ihram. Lagi? Bacaan surah Al-Fatihah. Lagi? Yang wajib. Lagi? Tahiyat awal. Tahiyat akhir. Lagi? Berselawat. Lagi? Memberi salam. Itu wajib. Itu yang kena baca. Ada tak tasbih dalam rukuk dengan sujud? Ada kan? Itu bukan rukun. Baik. Itu rukun qauli, mesti baca. Yang nama baca dalam solat mesti kena telinga sendiri dengar. Perlahan je, telinga sendiri je dengar. Tak perlu orang sebelah dengar. Kadar ni bagaimana? Kadar pun tak saya baca. Tak, saya dengar. Macam tu. Itu kadar bacaan ni. Mesti baca. Siapa baca ataupun siapa semayang dalam hati, mati. Ada orang semayang dia baca diam, dia tak baca pun. Dibaca dalam hati, mati. Solat mesti kena baca. Dan namanya rukun qauli. Qauli itu maknanya bacaan. Mesti kena baca. Yang telinga sendiri dengar. Okey? Boleh? Dan yang ketiga namanya rukun fi'li. Rukun fi'li dia ni perbuatan. Apa yang kita buat dalam solat. Berdiri tegak, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir. Itu perkataan yang disebut fi'li. Dan perkataan ini, rukun ini, fi'li, qauli dan qalbi, dia adalah serentak. Dalam solat kita kena sembahyang serentak. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li sekali. Sebab tu contoh macam ini. Apa yang saya kata serentak? Ini tegak. Tegak ni. Dah betul-betul baru niat. Jangan masa diri tak sempurna lagi dah niat. Okay? Dah fokus. Mata tengok satu tempat je. Kalau akak depan Kaabah, akak tengok Kaabah. Tapi sebab akak jauh daripada Kaabah kan, akak tengoklah di bawah tu tempat sujud. Dan kita anggap itu Kaabah. Okay? Usalli pada zuri dah memang dah bersedia. Allah. Qasad dalam hati tersebut dalam hati. Tengok tangan gerak, mulut baca. Hati bawa. Tiga-tiga serentak ni saya kata. Okay? Usalli pada zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nampak? Tangan berhenti, mulut berhenti baca. Itu namanya serentak. Dalam hati sebut Allah Maha Besar. Boleh faham? Bila tiga-tiga akan gabungkan jadi satu, dalam solat baru dia sempurna. Benda ni susah nak buat. Tapi boleh. Kita kena ajar diri kita. Setiap kali Rabbil firli, dalam hati ampunkan aku. Sebut. Jadi kita tak melengah nak merewang-rewang sampai kepala sampai ingat-ingat yang lain tak ingat. Sebab kita dah fokus. Itu yang namanya qalbi. Hati dibawa bersama dalam solat. Boleh faham? Boleh faham? Ini menuju kepada kesempurnaan.
Ada nak tanya? Boleh? Senang ke susah tak? Akak dah buat dah pun kan? Cuma nak betulkan lagi je sikit. Nak betulkan sikit je lagi. Belum sampai Ustazah. Dah tak sampai, dah belum sampai lagi. Baru tak sampai. Alhamdulillah, insyaAllah dengan belajar ni dia sampai. Okey. Yang kedua, itu yang pertama. Yang keduanya, menjaga, melakukan rukun dan sunat solat. Yang kedua. Menuju kesempurnaan solat yang kedua ialah melakukan rukun dan sunat. Rukun-rukun. Rukun-rukun yang 13. Rukun yang 13, jangan tertinggal satu pun dan jangan tidak tertib. Maklum, semayang dah 30 tahun, asyik sama je. Besok nak buat salam dulu lah. Macam tahiyat baru tu, boleh? Penat lah asyik sujud dulu je. Asyik rukuk dulu, nak sujud dulu lah, boleh? Mana boleh? Bila namanya rukun, dia mesti ada satu perkataan tertib. Tertib tu maksudnya apa? Mu'adat. Mu'adat maksudnya apa? Berurutan. Boleh? Tu maksudnya rukun. Dan melakukan sunat-sunat. Hebat tak hebat? Dalam solat, yang wajib ada sunat. Akak buat yang sunat untuk membesarkan yang wajib, solat akan sempurna. Saya ulang balik. Akak buat yang sunat dalam yang wajib menuju kepada sempurna. Lepas tu sunat solat jangan tinggal. Sunat terbagi dua. Dia namanya ada hayat. Hayat kan? Dan satu lagi namanya apaan? Ini jangan tinggal. Hayat ini adalah adab. Adab-adab dalam solat. Angkat takbir, baca a'udzubillah, itu semua adalah sunat hayat. Bacaan dalam rukuk, bacaan dalam sujud. Yang abad ini adalah gabungan yang rukun. Lepas tu kalau tak buat sunat abad, kena top up dengan sujud Syafi'i. Ini menurut Imam Syafi'i, sebab kita belajar, kita solat, kita di Malaysia ialah fiqh, kita ialah Imam Syafi'i. Lepas tu kalau tertinggal sunat abad, kita kena top up dengan sujud Syafi'i. Kalau akak belajar imam lain, dia tak ada. Imam lain dia tak ada angkat tangan pun. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tangan tak gerak pun. Imam Maliki. Akak kalau dalam Imam Syafi'i, Allahu Akbar. Betul. Sami Allahu liman hamidah. Tangan bergerak, mulut bergerak. Betul. Itu Imam Syafi'i. Dan kita belajar yang akak belajar, yang saya ajar Imam Syafi'i. Yang anda ditadikan lepas ni akak belajar kat dengan orang lain, kenapa ajar semayang lain pula ni? Itu imam lain. Okay, boleh? Okay. Dan ini mesti, ini nanti saya akan ulang. Ini saya bagi sekali lalu je. Okay, sebab benda nanti semua kita detailkan dalam satu yang lain. Yang ketiganya, menjaga perkara yang batalkan solat. Jaga perkara ni. Banyak perkara yang boleh solat terbatal. Dalam masa solat, jaga dia jangan ada yang terbatal. Bagi contoh perkara yang terbatal. Keluar sesuatu daripada kubur dan dubur. Ini selalu keluar. Dia tak keluar lagi belakang, dia keluar lagi depan. Sebab perempuan ni bila dah berusia, dia akan ada satu, nama dia kentut farash. Kentut farash tu kan akak bukan terhandi keluar. Kalau macam kentut dari belakang, tak terhandi keluar. Dia keluar angin. Tapi kalau kentut farash, dia keluar, kita tak rasa dia akan keluar macam angin. Saya dah bagi tahu pada yang lepas. Kalau benda tu memang jenis akak memang duduk diam-diam macam ni pun dia keluar, benda tu memang dia dah dirusahkan. Maksud rusah tu apa? Dia dah dibolehkan. Akak tak perlu nak jadikan batal. Tapi kalau akak bukan jadi orang macam tu, bila dalam semayang ada dia terkeluar, batal semayangnya. Okay? Jadi sama juga dengan sebab sesuatu
sesuatu daripada kubur dan lumpur ni dia ada 3. Nak kena tahu. Apa dia sesuatu tu? Apa dia sesuatu tu? Satu, air, angin dan air. Air, angin. Air banyak air. Angin. 3 perkara ni. Keluar sesuatu daripada kubur dan lumpur sama ada air kencing ke air apa tu air. Okey. Yang kedua ni angin. Angin tu kentut lah. Sama ada lagi depan atau lagi belakang. Dan yang ketiga ni air. Air tu apa? Benda keluar. Contoh darah, contoh tai, itu. Jadi keluar daripada dua-dua sumber tu dalam solat dia batal. Boleh? Ada nak tanya? Okey, tak ada. Itu perkara yang membatalkan solat. Jaga untuk menuju kepada kesempurnaan solat. Okey, satu lagi saya ingatkan. Kalau kita nak menuju kepada kesempurnaan solat, saya daripada perkara batal, akak jangan ada perkataan ni. Ini jangan ada. Apa dia ni? Was-was. Sebab kalau siapa sembahyang dia was-was, jawapan dia tak sah. Macam batal tak ni, jawapan dia batal. Baca sembahyang kena yakin. Tapi jangan dah kentut kuat yakin. Masalah katakan yakin. Kentut, kentut sebab ada 2 situasi. Akak tahu tak kisah kentut. Sebab orang ni dia sembahyang jemaah tau, dia sembahyang bersebelah-sebelah. Yang seorang ni kentut kecil je bunyi dia. Kentut kecil kan. Angin tak banyak. Lepas tu kawan sebelah dia dengar. Tapi kawan sebelah ni dia teruskan sembahyang. Sampai dah bagi salam, lepas tu dah sudah sembahyang dia cakap lah. Tadi kau kentut ke? Kenapa kau tak batalkan? Aku kentut sikit je. Tak apalah. Akak, dua-dua sama. Sembahyang seorang. Maksudnya, betul tak? Yang seorang dah tentu batal. Yang seorang tak khusyuk. Habis dengar orang kentut. Lepas tu dia boleh cakap, tadi kau kentut Jadi dua-dua sama. Jadi kalau siapa tahu, sekarang saya nak bagi tahu. Ada 2 syaitan yang sangat jahat masa nak solat. Ini orang tak ramai tak tahu. Satu syaitan ni nama dia Hunzuk. Syaitan Hunzuk ni dia datang bila kita nak solat. Dia memang kerja dia membuatkan orang gagal dalam solat. Hunzuk nama dia. Siapa nama dia? Dia nama dia syaitan. Syaitan betul ni, dia memang syaitan. Syaitan betul dia ni. Lagi satu yang membuatkan was-was nama dia Khannas. Ni Khannas. Ni 2 syaitan ni memang kerja dia nak. Yang ini nak bagi kita was-was. Yang ni nak bagi kita was-was. Yang ini memang nak gagalkan kita punya solat. Akak sebab tu kalau nak solat, benda ni boleh diatasi. Cara nak atasi macam mana? Yang ini baca yang Alhamdulillah. Atau akak cakap dengan dia, Unzuk, kau tepi aku nak sembahyang. Aku tahu kau ada kat sini. Alamak, dia dah tahu nama aku lah kat syaitan tu. Mesti ustaz dia bagi tahu. Bagilah aku. Akak bagi sebut nama dia dekat tepi. Sebab akak dah tahu nama dia. Sebelum dia tak tahu kan, dia datang. Sebab syaitan ni dia ada nama macam kita juga. Sama juga syaitan yang bodoh budak kecil nangis. Nama dia Ummu Safian. Itu syaitan tu dia nama Ummu tu ibu. Ibu Safian tu memang kerja membuat budak nangis. Dia melakukan muka budak tu. Muka dia dah mengerikan. Dia tengok muka budak tu. Memang budak nangis lah tengok muka dia. Itu nama Ummu Safian. Syaitan ni kerja dia muncul dalam solat. Yang ini kerja dia memuas-muaskan apa yang akak baca. Lepas tu kadang-kadang dah 2 ke 3 ke 4 ke 5 sembahyang was-was. Ini dia punya kerja. Ini boleh juga kita atasi. Macam mana cara dia? Qul Rabbin Nas, Malikin Nas. Sambung? Sambung? Khannas. Apa sebut nama dia? Khannas tu nama dia. Minal jinnati wan nas. Masih perkataan jin tu katakan sikit. Minal jinnati wan nas. Jin tu manusia. Jin tu maksudnya jin yang menggoda tu maksud dia. Dan nas tu manusia.
Okay? Ini boleh diatasi. Jadi jangan terpedaya dengan dia. Nanti jadi kita punya semayang jadi batal. Okey. Boleh? Boleh teruskan? Okay, yang keempat, macam mana nak menuju kesempurnaan solat? Menjaga perkara yang makruh pula. Tadi dah batal. Yang tadi yang solat ni, yang batal ni memang kosong terus. Tak, nanti kan saya mesti dekat akhirat kan. Masa Allah buka amalan solat kita, Allah tunjukkan pada kita tau. Waktu tu akak tengok akak pergi solat diterima ke tak? So kalau tengok rupanya merah semua. Hari ni merah. Maksudnya tak terima. Tak menjadi ni, rumah pun tak tiap hari semayang. Tapi mana? Tak diterima maksudnya. Bila solat akak tak diterima, yang lain Allah tak pandang. Allah tak kira pun yang lain. Sebab dia kata ibu ibadah dia dah solat. Kalau solatnya diterima, maksudnya yang lain baru dia tengok. Yang risau tak? Nanti buka buku amalan solat, nama akak tengok merah semua tak ada. Setiap hari tak ada. Macam aku semayang tiap-tiap hari? Mana? Tak diterima. Tak diterima maksudnya apa? Dalam tong sampah, buang. Itu yang kita risau. Itu kalau batal. Dan hari ni, okey, dah lepas belajar aku semayang khusyuk, fokus sampai Allah Ta'ala terima. Nanti buku amalan tu hijau, cantik je. Tenang jiwa kak, baru dia tengok ibadah-ibadah yang lain. Yang kita risau. Lepas tu tak menjamin solat ni kadang-kadang solat ni tak menjamin kita masuk syurga sebab kadang-kadang tak diterima tu solat kita. Cumanya akak jangan kata, alah ustazah kata tak diterima, senang tak payah buat terus. Boleh? Sebab tu ada ayat yang disebut fawailul lil musallin dalam surah Al-Ma'un, betul? Fawailul lil musallin, cilaka bagi orang yang solat. Allahumma shalli ala Muhammad. Dah semayang cilaka. Fawailul lil musallin, cilaka bagi orang-orang yang solat. Siapa dia yang cilaka bagi orang yang solat? Orang yang mencuri dalam solatnya. Maksudnya masuk mencuri dalam solat bila mana dia solat, rukuknya main-main, belum rukuk dah bangun, belum sujud dah bangun. Dia tak fikirkan pun tentang macam mana nak menuju kesempurnaan. Dia tak fikir. Yang dia tahu dia solat asal orang kata pada semayang dah. Dah buat dah. Maksudnya dia buat tidak ikhlas. Boleh faham? Jadi semayangnya hanya sebagai debu yang berterbangan, tak ada memberi kesan pada diri dia langsung. Lepas saya beritahu, ingatkan setiap hari. Semayang tu satu waktu je, kalau dia terima, dia boleh mengubah diri dia. Mengubah pertuturan, mengubah percakapan, mengubah cara hidup, mengubah cara berpakaian. Sebab solat tu dah diterima. Sebab tu dah jamin. Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semayang itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Satu je semayang. Sebab itulah kadang-kadang ada orang semayang tapi jadi je yang macam-macam. Kerana solat dia tak diterima. Kerana apa? Solat dia cilaka. Lepas tu Nabi kata ramai orang solat masuk neraka. Yang kita sangat takut. Dia solat tapi masuk neraka. Boleh tak? Akan nak macam tu? Tak nak kita jangan. Mudah-mudahan ya Allah terimalah solat aku. Ya Allah tolong ya Allah. Akan cakap dengan Allah. Bila nak solat dengan penuh rasa rendah diri, sebut ya Allah, terimalah solat aku yang ni ya Allah. Janganlah kau buang ya Allah, kesian aku. Tak cakap. Nanti semayang yang kedua cakap gitu lagi. Ya Allah, terimalah solat aku yang ni ya Allah. Aku buat semua kerana Engkau ya Allah. Bila akak cakap gitu akak akan fokus. Itulah datang khusyuk. Bila datang khusyuk baru diterima. Boleh faham? Boleh? Ada nak tanya? Tak ada? Okey. Baik, yang keempat menjaga perkara makruh. Ini tadi batal terus. Yang ini tadi tinggal separuh. Semayang tinggal separuh. Sebab makruh akak buat. Mana taknya? Nak semayang terkepuk ni. Nunggu. Menahan nak buang air. Satu perkara makruh. Menahan buang air. Tahan kentut. Tak nak batalkan. Dan nak rakaat keempat. Makruh. Betul tak? Kadang-kadang benda tu berlaku kita kan?
Kadang ada orang cakap, Ustazah, nak baca ni Ustazah. Ulang balik semayang. Ada ke orang ulang semayang berkali? Rasa macam lagi terima tadi semayang lagi kan? Ada? Cepat siap ada ke? Betul? Betul. Kadang ada orang cakap baru satu, Allah baru satu maaf. Baru dulu. Kalau orang yang beriman dia tak rasa pun semayang, dia kata dah satu dah. Mana dah berlalu dah. Sebab kita takkan ulang balik benda tu. Dah dua dah. Ada dia Assalamualaikum warahmatullahi. Dah habis dah. Tak rasa pun semayang. Sebab best sangat. Akak bual dengan Allah macam akak bual dengan budak-budak yang akak sayang. Dengan orang yang kita sayang, macam kita berbual macam tu. Itulah keadaan dalam semayangnya. Cuma kita tak nampak. Jadi yang makruh ni jaga. Bagi contoh lagi yang makruh yang selalu kita buat. Tadi datang kentut betul. Baru Sangat. Dah ngantuk semayang, memang sangat je. Semayang sangat bukan sekali, berkali-kali. Bunyi pula tu. Sampai bunyi sangatnya. Itu dah jadi makruh. Lepas tu Nabi tidak sangat. Kita tengok Nabi, keistimewaan Nabi tak sangat. Sebab Allah jaga kemuliaan Nabi. Akak sebab sangat, akak pasal kita pasal sebenarnya sangat tu dia virus. Dia berjangkit. Tak percaya tak tengok orang sangat kejap ni siapa sangat? Confirm. Dia jangkit. Tengok orang sangat kejap ni sangat. Nampak sangat juga. Dia virus. Jadi jaga perkara yang makruh dalam solat supaya sempurna. Okey, yang kelima. Yang kelima, lakukan solat dengan ikhlas dan juga khusyuk. Ni susah nak dapat ni tapi boleh. Macam mana nak dapat ikhlas? Hati bawa bersama. Hadirkan hati. Serahkan diri. Serah semua pada Allah. Kita sedang solat. Ingat, aku sedang solat. Ikhlaskan diri. Bila ikhlas ini, bila mula ikhlas, sebab ikhlas terletak dekat hati. Syaitan dah tak berani dekat. Ini memang janji syaitan pada Nabi. Masa Nabi berdialog dengan syaitan, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dia berdialog dengan syaitan, wahai syaitan, bagaimana engkau boleh masuk dalam badan umat aku boleh masuk pada semua arah. Aku boleh masuk dari depan, atas, bawah, belakang, semua aku boleh masuk. Sampaikan dekat dalam rongga-rongga bulu rongga kita pun syaitan boleh masukkan. Dalam salur darah kita pun dia boleh masuk, syaitan. Tapi dia cakap dengan Nabi, saya tak boleh masuk dekat badan hamba kau yang ikhlas. Dia tak boleh masuk. Lepas tu kita kena hadirkan diri. Bila kau ikhlas, ya Allah, ikhlaskan hati aku, ya Allah. Pak ikhlas ni satu benda yang rahsia. Akak dengan Allah ada yang tahu akak ikhlas ke tak semayang. Bila ikhlas sudah tahap yang paling tinggi, disebut mukhlis. Ikhlas paling tinggi disebut mukhlis. Ini sampai pada satu tahap syaitan dah tak berani nak kacau akak. Sebab ini janji syaitan pada Nabi Muhammad. Dia tak boleh masuk pada badan kita yang umat Nabi bila kita ikhlas. Boleh faham? Jadi datang dan ikhlas tu. Suka seronok nak semayang tu. Seronoknya nak semayang. Ikhlasnya kita ni, kita je tahu. Lepas tu bila kita ikhlas, kita akan baca perlahan-lahan. Kita tak terburu-buru. Kita baca macam kita bercakap perlahan-lahan. Allahu Akbar. Kabir. Baca perlahan. Itu yang datangnya sampai 20 minit semayangnya. Akak ada semayang 20 minit. Semayang zuhur. Semayang subuh. Ketawa pula. Kenapa ketawa? Sebab dapat lama. Apa sikit sangat? Ke 20 minit, 30 minit. Ya, ada orang semayang 2 minit je. Sebab dia baca yang dia buat yang wajib, dia tak baca pun. Ada. Asal buat. Kan jawapannya tanya buat ke tak? Jawapannya dah buat. Tapi buatnya macam mana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Yang satu lagi khusyuk. Khusyuk ini dia bukan syarat wajib. Dan dia bukan syarat sah dalam solat. Tapi dia kena ada. Ini yang dalam surah Al-Mu'minun ayat 2. Siapakah orang yang berjaya menurut Allah? Ayat yang kedua, orang yang khusyuk dalam solatnya. Akak, kalau akak nak berjaya pada Allah, ialah bila akak khusyuk dalam solat, baru disebabkan orang yang berjaya.
menurut pandangan Allah SWT. Itu dalam surah Al-Mu'minun. Ya, boleh? Okey. Ihlal yang khusyuk kena ada untuk menuju kesempurnaan. Ini nanti semua kita belajar tak? Kita masuk satu-satu tajuk ni. Okey, yang keenam iaitu sentiasa berharap. Sentiasa berharap dan takut kepada Allah. Sentiasa berharap dan takut kepada Allah dan mengharapkan agar solat itu diterima. Mengharapkan rojak, dalam bahasa Arab ni rojak, rajim al-amzam. Nah, ini hauf, takutnya hauf. Hauf, takut dengan Allah. Okay? Sentiasa merendah diri, berharap kepada Allah agar solat kita itu diterima pada Allah. Bila Allah Ta'ala terima, akan dapat satu perkataan. Ni perkataan yang paling hebat. Redha. Allah dah redha dengan kita. Radhiyallahu anhum wa radu an. Perkataan redha. Aku redha dengan kau dan kau redha akan aku, Allah bagi tahu. Itu. Bila kita berharap, rojak. Bila kita takut, khauf kepada Allah dengan mengharapkan solat kita diterima, akhirnya Allah redha. Kita nak. Okay, boleh? Boleh? Okay, ada nak tanya? Okay. Dan yang ketujuh. Macam mana nak menuju kesempurnaan solat yang ketujuh? Lakukan solat dengan tenang. Tak terburu-buru. Okey. Ni. Solat dengan tenang, jadilah tenang. Jangan kelang kabut, jadilah kelang kabut. Okey? Solat dengan tenang, bermula ambil wuduk yang betul. Kalau ada orang ambil wuduk yang kelang kabut, sampai semayang nanti dia kelang kabut. Kalau akan ambil solat, ambil wuduk dah mula tenang, akan ambil wuduk tenang, dia buka kecil, ambil wuduk tenang, lembut sampai sudah. Nanti akak pergi tempat solat, akak duduk dalam tenang solat ni. Masa tu, kalau anak akak kacau pun akak tak perasan. Tengok suami akak panggil pun akak tak perasan. Kalau akak tengah semayang, suami akak panggil akak nyawa ke tak? Oi, semayang ah. Boleh jadi tu. Kita tengok contoh seorang anak yang sedang semayang. Dia jadi derhaka kerana mak dipanggil. Kisah ni sahabat Nabi. Pernah dengar kisah Jurais? Pernah dengar kisah Jurais? Jurais ni adalah seorang ahli ibadah. Ahli ibadah. Kerja dia ialah solat. Tapi dia jadi derhaka dengan ibu dia kerana ibu dia panggil 3 kali dia tak menyaut. Kerana dia tengah solat. Bukan dia tengah buat apa, bukan tengah main game. Ini anak kita tengah main game. Kita panggil 3 kali pun tak nyaut. Itu bukan derhaka lagi. Akak jangan cakap derhaka punya anak, derhaka tu anak tu. Macam derhaka je, jangan. Kadang kita sabar kan? Itu menguji kesabaran ibu. Itu macam Jurais, ibu dia cakap apa? 3 kali dia panggil. Sekali dia datang, Jurais tengah semayang. Dia balik. Mak dia balik. Jurais teruskan. Jurais ni perasan mak dia panggil. Tapi kerana nikmat dia tengah semayang, tengah berbual dengan Allah tadi, dia rasa sangat nikmat. Sampai dia tak nak menyaut pun yang mak dia panggil. Kerana dia tengah solat. Esoknya mak dia datang lagi. Sampai ketiga kali mak dia datang. Sampai mak dia kata apa? Dia suruh Allah timpakan satu kepada Jurais. Tak tahu apa Allah timpakan. Dia dituduh berzina. Itu Jurais. Kerana dia tidak menyaut panggilan mak dia je. Dan kalau isteri, kalau tak menyaut panggilan suami, sebab isteri punya syurga bawa kaki ke suami. Akak tengok suami macam mana? Ni suami adik-beradik dengan Fir'aun. Dia tak macam Fir'aun tapi adik-beradik. Tapi akak tengok suami kita jahat macam mana pun dia, kita kena taat dengan dia. Sampai dia suruh kita buka aurat. Kalau kita tak payah taat. Okay? Jadi ni, solat dengan tenang, tak terburu-buru, insya-Allah menuju kepada kesempurnaan solat. Baca perlahan-lahan sampai fil alamin innaka hamidum majid. Biasa ada doa. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tu wajib, yang kedua tu sunat. Tapi yang paling kiri kanan tu sunat hayat. Ada orang tak bagi salam tak boleh, tak baca pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tak boleh tu. Itu sunat hayat. Tapi buruk tak kalau orang tak buat? Buruk kan? Macam dalam solat jenazah. Kalau dekat Mekah, ada tak ada ke kiri kanan? Kanan. Kadang kanan je, kadang tak baca langsung. Tapi dua-dua pun. Sebab yang tu sunat je. Sebab solat, kalau yang dalam solat fardu dia wajib. Sebab dia salam yang pertama itu wajib. Lepas tu ada orang lepas salam pertama dah lari. Kenapa? Dah tak terberak. Dah tak tahan sangat. Assalamualaikum warahmatullahi, terus lari. Pergi lagi beli air. Ada. Bukan kat sini, sini bagus. Sini dulu lagi. Tak, lepas semayang jangan terus bangun lepas semayang jangan terus bangun. Nanti kita belajar. Kat sini nanti semua saya akan ajar. Ini sebanyak sekali lalu. Okey. Yang ke-8 menuju kesempurnaan solat yang ke-8, kita kena sedar diri. Sedar diri bahawa kita di hadapan Allah. Kena sedar diri. Barulah kita tahu yang kita itu siapa. Dan setiap perlakuan kita dan bacaan kita dan perbuatan kita dilihat oleh Allah. Kita kena sedar diri. Kita kena sedar diri yang kita sedang depan siapa. Okay? Kita rasakan benda tu. Dapatkan nikmat tu. Dapatkan nikmat yang kita sebenarnya sedang dengan Allah. Tepikan yang lain. Akak tengah buat kerja banyak macam mana pun akak tepikan dulu. Sebab benda tu bila dalam solat, bila lepas akak sebut Allahu Akbar, takbir tu je, takbiratul ihram, dia mengharamkan perkara-perkara yang dalam solat tu. Perkara yang mengharamkan akak daripada ingat yang lain. Maksudnya fokus pada solat. Aku sedang solat. Benda lain jangan ingat. Mana hati ada, bawa sekali. Mana apa hati nak buat, sebut apa yang akak cakap. Sebenarnya hati dia mengiyakan apa yang mulut sebut. Boleh faham? Mulut sebut bahasa Arab, hati sebut bahasa Melayu. Tapi kadang ada orang, dia semayang bahasa Arab dia dah tahu, bahasa Melayu dia tak tahu. Sedangkan dia bahasa Melayu, dia orang Melayu. Kalau saya kata Sami Allahu liman hamidah, apa mana dia? Sami Allahu liman hamidah, mendengar Allah siapa yang memujinya. Maksudnya Rabbana lakal hamd, bagimu Tuhan segala kepujian. Itu maksudnya. Jadi setiap yang mulut sebut, hati kena benarkan. Barulah datang khusyuk. Nanti sampai 3 bab bacaan dalam solat saya ajar semua. Saya pastikan akak keluar daripada pengajian saya ni sampai habis. Innalillah, kalau tak meninggal saya yakinkan. Mesti akak tak boleh sembahyang. Setiap patah perkataan akak tahu makna dia. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengajian saya yang dah lepas-lepas, yang murid saya yang dah lama semua dia dah hafal dah. Sebab saya pastikan dia hafal. Paksa. Buat paksa lah. Macam dah ramai. Macam boleh hafal dia semua ramai-ramai betul. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Apa maksudnya? Segala puji bagi apa? Allahu Akbar kabira, Allah Maha Besar. Kabira maksudnya apa? Sebesar-besarnya. Walhamdulillahi katsira, puji dan syukur kepada Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asila, Maha suci Allah siang dan malam. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Wajjahtu, wajah. Kuhadapkan wajahku di hadapan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Itu maksud dia. Hebat tak maksudnya? Setiap perkataan dalam solat maksudnya sangat hebat. Kalau kita faham. Lepas tu dalam ihdinas siratal mustaqim. Dalam ihdinas siratal mustaqim tu ada 15 maksud yang kita nak. Bukan jalan yang lurus macam tu je. Jalan lurus yang macam mana kita nak. Ada 15 maksud. Semua nanti saya akan ajar. InsyaAllah mudah-mudahan untuk pengajian yang lain. Okay? Dan saat ni kita akan masuk kepada
Macam mana dapat khusyuk? Apa gangguan khusyuk? Macam mana darjat khusyuk? Macam mana tingkatan khusyuk? Macam mana martabat solat kita kalau kita khusyuk. Semua itu ada dalam tadi khusyuk. Nanti saya akan ajar. Sebab kita masuk nanti ada satu. Okey? Ni tak adalah. Ini sebagai sambungan. Yang ini yang kita fokuskan. Okey. 8 perkara ni kalau akak ada dalam solat, maksudnya semasa solat, akak bawa sekali 8 perkara ni, insya-Allah solat dia sempurna. Boleh faham? Cuba kau baca dulu satu ya. Baca balik sebenarnya. Baca tajuk dulu. Kesempurnaan solat. Okey, baca yang pertama. Menjaga kesempurnaan Okey, baca nombor 2. melakukan rukun dan solat, Okey, yang ketiga. menjaga perkara-perkara yang mengatakan solat, Okey, baca yang keempat. menjaga perkara-perkara yang Okey, baca perkara yang 5. ikhlas, khusyuk, Ikhlas dan khusyuk. Baca yang nombor 6. berharap dan takut Kepada kepada Allah dan redha. Baca yang ke-7. solat dengan tenang, Solat dengan tenang, tak terburu-buru. Yang ke-8. sengaja dibakar di hadapan Allah. Ni yang last kali. Sedar diri. Kalau orang cakap, kau tak sedar diri. Dah tua. Tapi sembahyang tak betul lagi. Okey lagi. Kau tu dah tua, tapi tak solat-solat. Kau nak jadi orang kata. Perasan tak? Ada orang tu tapi tak solat. Bukan orang tu dah nak meninggal tu tak? Sebab solat ni alasan satu je kalau Allah tak terima kenapa tak nak solat. Meninggal. Sebab orang meninggal kita yang solatkan dia. Tak ada alasan untuk tak solat. Akan cari satu alasan untuk tak solat. Allah tak terima semua sekali. Satu je Allah terima kalau kita dah mati. Lepas tu kalau kita sakit, solat. Kalau kita musafir, solat. Lagi? Tak ada alasan untuk tak solat. Ada orang kata saya tak pandai. Solat tak apa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Namanya nama Islam, tapi dia tak pernah solat. Ada tak orang macam tu? Ada, tak? Atau tak dekat Malaysia tu? Isu solat sangat sensitif. Sebab itu dekat Malaysia ada 20% orang je Islam yang solat. Orang Islam kat Malaysia 20% je yang solat. 20% itu masuk akal. Yang 80% lagi orang Islam dekat Malaysia tak solat. Betul, ini bukan saya cakap sembarangan, ini kajian. Betul kau tengok masalah kenapa anak nakal tak bertanya mak dia, semayang tak? Banyak mak tak semayang. Ya? Ustazah, sebab saya ada murid cakap Ustazah, saya pernah tanya tentang budak. Kan, nakal sangat budak. Kenapa? Oh solat tak? Saya tanya satu je, solat tak? Macam mana nak solat? Ustazah dekat rumah saya semua tak solat. Mak tak solat, ayah lagi tak solat. Habis maghrib-maghrib aku tengok TV. Seorang pun tak ada solat dalam pagi dia. Habis awak yang datang awak solat lah. Saya solat dekat sekolah je. Itu pun bahasa ustazah suruh. Tak, sedih tak? Sedih kan? So, Alhamdulillah Kak, kita jadi orang yang solat. Alhamdulillah. Kita kena bersyukur kalau kita jadi orang yang solat. Syukur pada Allah. Terima kasih banyak-banyak ya Allah. Allah Kau maha baik ya Allah. Kau izinkan aku dapat solat. Dan solat itu nanti yang buat kita jadi mengubah diri kita untuk jadi soleh dan solehah. Okey? InsyaAllah. Ada pertanyaan nak tanya? Jelas? Okey. Akak boleh. Orang yang istiqamah solat qobliyah ba'diyah, kalau dia bermusafir, akan nak buat sembahyang jamaah apa? Contoh jamaah takdim atau jamaah takhir. Kalau contoh jamaah takdim akak buat zuhur, jamaah asar masuk dalam zuhur kan? Jamaah takdim kan? Akak boleh buat qobliyah dulu, ba'diyah dulu boleh. Memanglah jamaah nanti, contoh gini. Dua zuhur, buat qobliyah dulu. Qobliyah dua. Tapi akak tak sebut qobliyah zuhur. Akak sebut qobliyah aje. Jangan sebut qobliyah sembahyang apa? Lepas tu akak buat sembahyang zuhur qasar kan? Qasar. Lepas tu akak buat sembahyang asar 2 qasar, betul? Lepas asar tu akak boleh ba'diyah. Usolli sunatan ba'diyah. Tak payah sebut ba'diyah
Zuhur ada. Akan usolli sunatan zuhri rakaataini qabliyah. Usolli sunatan zuhri rakaataini ba'diyah. Itu boleh sebab dia ada qabliyah dengan ba'diyah. Sama juga dengan qasar, dengan jamak. Akak boleh sebut usolli sunatan rakaataini usolli sunatan ba'diyah ataupun qabliyah atau ba'diyah. Sebut tu je. Tak payah sebut solat apanya. Kalau sebut juga tak ada masalah. Tapi nanti yang qabliyah nak buat sebelum apa? Zuhur. Solat sunatan zuhri rakaataini qabliyah. Nanti asarnya lepas sembahyang ba'diyah asar solat sunatan asri rakaataini ba'diyah. Ba'diyah asar. Tapi akak dah jamak. Kan? Boleh faham? Akak dah jamak zuhur dengan asar. Maksudnya yang asma'i tu akan sembahyang asar. Takkan kan nak ba'diyah asar? Asar mana ada ba'diyah? Boleh. Tapi kalau nak buat boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Sembahyang sunat je kak. Sembahyang sunat. Macam mana? Jamak takhir. Jamak takhir zuhur sembahyang dalam waktu asar. Dalam jamak takhir dia tak ada mu'alad. Mu'alad maksudnya apa? Berurutan. Contoh zuhur dulu baru asar. Ada orang buat macam itu dulu. Mana boleh zuhur asar dulu baru zuhur? Tapi akak jangan lupa akak buat jamak takhir. Asar dulu. Ada orang buat asar dulu kerana hormat waktu tu. Itu kan waktu asar. Kita buat asar dulu. Sebab zuhur yang kita tarik dia, kita nak jadikan dia jamak takhir, kita masukkan dia kendian. Jadi kita jadikan dia, kita sembahyang asar dulu, baru sembahyang zuhur. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Saya, kalau kau tanya saya, kalau akak tanya saya, kalau sembahyang jamak takhir, saya akan sembahyang waktu tu dulu. Baru saya ambil yang kita bawa dia jamak takhir. Boleh? Kalau kau nak ikut mu'alad tu ustazah, mu'alad yang dia jaga. Contoh mu'alad tu apa? Berurutan kan zuhur dulu. Kan? Akan sembahyang zuhur dulu, lepas tu baru sembahyang asar. Tapi jangan sebut jamak takhir. Boleh. Usolli sunatan zuhri, usolli fardhu zuhri, rakaataini qasran majmu'an ilaih. Qasran majmu'an ilaih. Qasar. Okey. Yang jamak qasar ni kena faham. Sembahyang qasar hanya ada ketika kita safarah. Safarah tu maksudnya musafir. Kalau kita tak bermusafir, akak jangan nak pendek-pendekkan waktu solat. Boleh faham? Okay? Tapi kalau jamak boleh. Jamak dia boleh kalau kita terima kepada satu darurat yang tingkat tinggi, darurat yang paling tahap tinggi. Contohnya doktor, polis, dia nak berkawal, doktor nak buat operation, dia boleh jamakkan solat. Tapi tak boleh qasar. Boleh faham? Jamak aja boleh. Doktor operation pukul 11 pagi sampai pukul 5 petang. Mana zuhurnya? Dah lepas kan? Dia habis pukul 5 tu, dia boleh sembahyang jamak. Tapi sembahyang asar dulu 4 rakaat, baru sembahyang zuhur 4 rakaat. Dia jamakkan. Boleh faham? Kira kerana disebut dia dalam keadaan darurat yang tahap tinggi. Bukan sengaja. Akak cakap pergi majlis kahwin, ustaz kata boleh. Oh, mak pengantin. Zuhur dia tak sembahyang, nantilah kan boleh jamak. Siapa ajar? Saya tak ajar Itu akak. Jadi mak pengantin dia tak boleh jamak. Sebab dia tak sebut darurat yang tinggi. Kecuali akak polis. Kecuali doktor. Apa lagi yang darurat tinggi? Bawa kapal terbang. Itu boleh. Kalau dia lepas, sembahyang dulu. Sabar je maaf. Dia sembahyang kejap. Habis kapal terbang. Dia maksudnya yang melibatkan nyawa. Yang melibatkan nyawa dia boleh jamak. Tapi tak boleh qasar. Boleh faham? Ada nak tanya lagi? Jelas insyaAllah. Akak tajuk solat jamak kasar pun kita akan masuk. Sampai habis tajuk solat fardu. Akak jangan risau. Sampai habis ni memang. Tapi memang lama lagi lah. Tak tahulah makan berapa tahun. Sebab sebulan sekali kan. InsyaAllah. Yang penting belajar.
banyak belajar, rupanya lagi banyak yang kita tak tahu. Okay. Itu saja saya rasa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan memberi manfaat. Okay. Seperti biasa kita tutup kelas kita. Boleh selawat Tafridi ya? Boleh. Satu kali untuk tambah keberkatan. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman kaman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanalul bihil uqadu wa tanfarijul bihil qurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunadul bihil ghaibu wa husnul awatimi wa yustasqal ghamamu fi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma nubila. Kita tutup kelas dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sesungguhnya yang baik daripada Allah, yang buruk daripada saya, maafkan saya, doakan saya. Saya juga maafkan dan doakan akak-akak semua. Mudah-mudahan menjadi orang istiqomah dalam melakukan kebajikan dan amalan. Apatah lagi untuk memperbaiki ibadah solat sampai dikatakan solat kita diterima dan menjadi asbab untuk kita masuk ke syurga Allah. Jom sama-sama kita perbaiki solat kita sampai satu tahap solat kita diterima dan untuk kita terus dapat beribadah sepanjang bulan Safar dan temukan kita dalam bulan Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di masa akan datang insya-Allah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Terima kasih ya Kak. Ustazah balik dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Oh, bye. Bye-bye. Nada jom. Kita boleh tak? Ha? Facebook eh? Nanti kita share cari nombor telefon. Sekejap. Tak ada grup, kita grup. Kita saintek kan. Akak kasih nombor telefon, nanti akak share kat kawan kakak lah. Nanti kan tak mau juga. Sebab saya masuk dekat ni YouTube je. Facebook penuh sangat. Dipanjang. Saya kat YouTube je. Nah, kau nak minum ni. Okey.